Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas jemputan Cikgu SMK Sri Mahkota untuk saya memberi teknik menjawab pada pagi ini. Okey, sebelum saya mulakan, saya perkenalkan nama saya Nur Hafizah binti Mak Yusof. Saya bermula dari SMK Kampung Gelam dan baru saja berpindah di SMK Mushi Abdullah. So sebab itulah pada hari ini sepatutnya SMK Sri Mahkota saja, tapi kita joinkan sekali dengan SMK Mushi atas persetujuan di antara kedua-dua pengetua pada hari ini. Alright, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan teknik menjawab bahagian A dahulu. Okey, apa yang diminta oleh cikgu-cikgu awak, saya akan memberi teknik menjawab untuk dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, alright, kita mulakan. Okay. Okay, nampak tak dia dah slideshow ke? Dah go. Cikgu. Belum? Dah. Okay. Alright. Okay. Okay, format pentafsiran mata pelajaran perniagaan SPM kod 3766. Nampak tak slide yang kedua? Slide yang kedua ni nampak tak? Tak, Fiza. Tak Sekejap. Dia tak slideshow lah. Belum lagi. Slideshow belum lagi. Kak Fiza dah slideshow. Tak, dalam ni belum lagi. Okay, kejap. Kita cancel dulu. Okay, sebentar Okay, dah. Nampak tak? Belum lagi. Belum cikgu. Kenapa dia tak nak? Sebentar. Okay. Nak slideshow lah. Kalau macam nampak tak? Nampak. Diorang mata terang. Okay. Boleh macam ni Boleh. Sebab dia tak nak slideshow. Tak tahu kenapa. Tetap juga tak boleh. Okay, tak apalah. Kita buat macam ni je lah, boleh kot. Alright, format pentafsiran mata pelajaran perniagaan SPM kod 3766 terbahagi kepada 3, kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, kertas 1 adalah ujian bertulis, objektif aneka pilihan dan gabungan, 40 soalan iaitu soalan wajib. Jumlah markah dia adalah 40 markah dan wajaran markah hanya 20% sahaja. Tempoh ujian 1 jam 15 minit. Kertas 2, 3766/2 adalah ujian bertulis, okey, yang akan saya terangkan selepas ini. Subjektif, respon terhad dan terbuka. Dia terdapat 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A 6 soalan pilih 5, bahagian B 3 soalan pilih 2, bahagian C 1 soalan wajib. Okey, bahagian A 50 markah. Bahagian B 30 markah, bahagian C 20 markah. Jumlah keseluruhan bagi kertas 2 adalah 100 markah.
Wajaran markahnya adalah 60%, tempoh ujian adalah 2 jam 15 minit. Okey, kertas 3766/3, okey, merupakan kertas projek yang awak telah mula pada minggu ini kalau tak silap saya. Okey, merupakan satu tugasan, jumlah markahnya adalah 80 markah. Okey, wajaran markah adalah 20%. Alright, maksudnya keseluruhan tu akan ditambah menjadi 100%. Okey, dalam kertas 2 ada 3 bahagian tadi saya bagi tahu. Okey, ini adalah bahagian-bahagian dia. Alright, dalam kertas 2, bahagian A, pilih mana-mana 5 soalan daripada bahagian A. Okey, pilih mana-mana 2 soalan pada bahagian B dan wajib jawab bagi kajian kes bahagian C. Peruntukan masa yang diberi adalah 2 jam 15 minit. Okey, ni sama juga lah macam yang atas tadi. Alright, okey, saya sharekan sedikit beberapa strategi menjawab soalan kertas 2. Okey, sebelum menjawab kertas 2, baca soalan dengan teliti. Fahami kehendak soalan dengan jelas iaitu lihat kata tugas ataupun kata kunci yang diberi. Menguasai pengetahuan yang ditanya dalam soalan. Mempunyai isi jawapan yang mencukupi sekurang-kurangnya 2 huraian atau ikut peruntukan markah yang diberi. Okey. Peruntukan masa menjawab bahagian A 50 minit, bahagian B 40 minit, bahagian C 40 minit. Dan ini adalah cadangan. Okey, ini adalah cadangan dan saya sering training anak-anak murid saya untuk menjawab bahagian A mengikut peruntukan masa ni. Bila satu soalan 10 markah bermaksud 10 minit. 5 soalan 50 minit. Okey? Okey, peruntukan masa 5 minit pula untuk menyemak. Alright? Setiap soalan tu kita dah buat tu nanti kita kena semak pula jawapan tu sama ada betul ataupun salah. Okey, strategi menjawab soalan perniagaan kertas 2 semasa menjawab. Buat rangka jawapan, isi-isi jawapan. Jawab soalan yang mudah dan tangguh dahulu soalan yang susah. Okey, jika soalan berkaitan dengan kes, mesti menjawab kaitkan dengan kes. Jika umum, 0 markah. Okey, maksudnya bila soalan-soalan yang ada kajian kes, yang ada petikan, yang ada nama syarikat, yang ada nama perniagaan, yang ada jenis ataupun barang yang dijual tu, okey, bila dinyatakan dalam petikan tersebut, okey, murid-murid perlu nyatakan. Jawapan boleh bentuk poin atau buat dalam bentuk perenggan. Tetapi saya rasa cikgu-cikgu awak pun dah terangkan ataupun dah tekankan sebelum-sebelum ini, sila jawab dalam bentuk poin. Sebab bila awak jawab dalam bentuk perenggan, masalah yang paling utama yang murid akan hadapi ialah dalam bentuk perenggan itu ayat dia akan melirik-lirik. Okey, dan ayat dia tidak tepat. Okey, contohnya pagi ini saya sarapan pagi di rumah. Saya makan nasi lemak. So ayat dia sikit, tetapi bila awak buat ayat perenggan, okey, awak akan melirik-lirik. Saya akan makan nasi lemak yang dibeli oleh bla 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 bla. So dia melirik-lirik. Maksudnya yang kita nak yang poin yang utama tu tak ada. Sebab itulah kita kena jawab dalam bentuk poin, jangan jawab dalam bentuk perenggan. Okey. Tulisan mestilah jelas dan boleh dibaca oleh pemeriksa. Okey, kenapa benda ni sangat penting? Okey. Kalau saya, anak murid saya tulis jawapan yang tulisan macam saya tak boleh baca ataupun cakap ayam, saya tak tanda soalan jawapan dia. Saya terus bagi kosong. Sebab apa? Kalau daripada sekarang awak tak train diri awak sendiri, masa akan datang nanti, bila pemeriksa nak tanda, kertas awak akan jadi masalah. Okey, sekarang ni pun kita menanda dalam sistem online. Alright? Okey, lepas tu kenal pasti soalan penalti. Alright, mesti cikgu-cikgu awak ni lagi yang hebat-hebat ni dia dah bagi tahu dah. Setiap soalan ada yang penalti. Di mana ataupun apa sahaja soalan yang saya dah cakap tadi berkaitan dengan kajian kes dan
yang melibatkan nama syarikat, yang melibatkan produk, yang melibatkan jenis-jenis barang atau perkhidmatan yang disediakan, yang ada nama perlu masukkan dalam jawapan awak supaya soalan itu ataupun jawapan awak tidak dikenakan penalti. Okey, jelas Kalau ada soalan nanti boleh masuk dekat ruangan chat ataupun tanya selepas ni lah. Okey. Kita pergi kepada soalan 1A. Okey, bab 1 tingkatan 4, muka surat 13 dan 14. Alright. Terangkan tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan. Terangkan tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey. Okey, kita tengok kata kunci dia dekat sini adalah terangkan. Terangkan merupakan konsep kefahaman, alright. Memberikan jawapan fakta berserta huraian. Okey, itu kata kuncinya ni. Ni adalah kata kunci dia, okey. So, selepas itu kita tengok apa kehendak soalan ni sebenarnya. Okey, kehendak soalan ni, alright. Kenapa tawar barang-barang? Kenapa? Okey, selalu gunakan kenapa, mengapa, bagaimana, bila, siapa. Okey, selalu gunakan teknik-teknik ini untuk mengenal pasti apakah kehendak soalan. Macam saya akan menggunakan kabas, kenapa, apa, bagaimana, okey, siapa. Alright, itu semua contoh macam awak pernah belajar 5W 1H tu dalam bahasa Inggeris kan. Okey, tapi kita tukarkan dalam bahasa dalam perniagaan kita guna teknik kabas. Alright, iaitu teknik penyoalan pada diri sendiri. Okey, kenapa kena ada teknik penyoalan? Sebab awak boleh tahu dekat sini okey, apa kehendak soalan? Kenapa dia nak tawarkan barang dan perkhidmatan tu? Alright, cara menjawab perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan kepada dua organisasi. Okey, apa organisasi yang awak tahu? Okey, organisasi yang kita tahu adalah OBU dan juga OBBU. Okey, OBU ialah Ya. Ada soalan ke Naim? Okey. Organisasi berasaskan untung dan organisasi bukan berasaskan untung. Alright, kita tengok soalan ini dia ada 4 markah. Okey. Terangkan tujuan. Kalau 4 markah, okey, saya tak nak tekankan berapa fakta, berapa huraian. Sebab fakta dan huraian ini bukan ditentukan oleh kita. Bukan ditentukan oleh awak sebagai murid untuk menjawab kertas soalan tu. Bila awak nampak 4 markah je, awak terus set. Okey, mesti ada 4 jawapan kat situ. Awak tak perlu fikir dia fakta ataupun dia huraian. Okey, kita tengok sikit jawapan yang pertama. Okey, sekarang ni soalan tu kata dia nak tujuan perniagaan ni menawarkan barang kepada dua perniagaan tu kan? Alright, so tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan ialah dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, kat sini ada 1 markah. Okey, dapat meningkatkan okey, ni tak tahu saya pula tahu ejaan dia. Perniagaan tidak relevan, tidak relevan, tidak relevan. So dekat sini hanya ada 1 markah sahaja. Okey, kalau kita tengok soalan, kita kena pecahkan jawapan tadi untuk 2 ni. 1 OBU, 1 OBBU. Okey, kita ada 2 jenis perniagaan. Alright, ingat balik semula. Kita ada 2 jenis perniagaan yang kita buat dalam perniagaan. Okey, kenapa dua-dua perniagaan ni nak tawarkan barang? So, kita tengok sikit jawapan yang kedua. Alright. Alright, yang ini dia bagi tahu dia buat jawapan dia. Jawapan kedua, OBU menawarkan barang. Okey, OBBU membantu golongan kurang berkemampuan. Alright, dalam peperiksaan sebenar, boleh ke tulis OBU ataupun OBBU? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ni boleh tak guna singkatan OBU ataupun OBBU? Boleh. Boleh Tak boleh. Betul boleh? Tak Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Tak boleh.
Sebenarnya yang ini dua ni adalah nasib-nasib sebenarnya. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ikut pemeriksa. Okay. Kalau awak tanya cikgu awak, boleh ke tak boleh? Biasanya kalau saya tak bagi. Saya tak nak dia tulis OBU ataupun OBBU. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun apa benda ni. Dalam skema tak ada. So dia tak ada markah. Alright, dia nak lama penuh. Okay, tapi nasib-nasib lah. Bila kita tahu, pemeriksa tahu ni OBU, maksudnya dia tahu, murid tu tahu apa benda jawapan ni. Okay. Okay, skema jawapan bagi jawapan satu ialah, ni dia jawapan dia 4 markah, maksimum 4 markah. Cara pembahagian markah adalah seperti tadi tu. Okay, mesti ada 2 fakta dan 2 huraian dekat sini. Sebab kita nak tengok kepada 2 jenis perniagaan, apakah tujuan perniagaan dia. Okay, kalau awak tengok soalan ni sebenarnya, soalan ni ramai yang akan jawab maksud perniagaan. Okay, soalan ini adalah soalan percubaan tahun 2020 punya exam. Okay, dan soalan ini juga ada masuk dalam SPM tahun ni. Tak silap saya lah. Okay, lebih kurang soalan dia. Okay. Kita pergi kepada soalan 1B1, bab 1 muka surat 33. Okey, masing-masing boleh tengok muka surat 33, buku teks tingkatan 4. Okey, gambar 1 menunjukkan bentuk perniagaan lain yang terdapat di Malaysia. Terangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, 2 markah. Okey. Terangkan adalah juga konstruk kefahaman, memberikan jawapan fakta berserta huraian ringkas. Okey, tengok kehendak soalan. Kita dah tahu dah kata kunci soalan ialah terangkan. Okey, tengok kehendak soalan. Kehendak soalan ialah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Siapakah pihak-pihak tersebut? Sebelum tu awak kena nyatakan. Okey, Nelson ini adalah perniagaan apa? Nelson ialah perniagaan apa? Dalam buku teks ada. Nelson adalah perniagaan apa? Tahu tak Nelson tu perniagaan apa? Nelson adalah perniagaan franchise. Okay, franchise dia sama macam McDonald, sama macam KFC, okay, franchise. Sama juga dengan 7-Eleven. Alright. Okay. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ni? Okay, sekarang ni kita dah tahu dah jenis perniagaan ini adalah franchise. So sekarang kita nak tahu siapa pihak yang terlibat. 2 markah. So kita tengok kat sini jawab dalam bentuk point. Pihak-pihak yang terlibat ialah franchisor dan juga franchisee. Okey, dekat sini franchise. Salah. Kenapa? Sebab ini adalah jenis perniagaan. Okey. Dia still lagi dapat 2 markah. Maksudnya dia letak jawapan kat sini, dia walaupun dia letak 3, maksudnya dekat sini jawapan ni dia tak confident lah. So dia tetap selamat, dia masih lagi dapat 2 markah. Okey. Alright. Yang ini franchisor, franchisee, pemegang. Yang ini ulangan pemilik hak ataupun membeli hak. Dia ulangan kepada yang ini. So, sini ada 3 markah tetapi maksimum dekat sini dia perlukan hanya 2 markah. Okey, ini adalah skema jawapan bagi 1B1. Okey, maksimum tadi 2 markah. Okey. Kita lihat soalan B2. Berikan ciri-ciri umum bentuk perniagaan yang dinamakan di dalam soalan 1B. Okey. Kata kuncinya ialah berikan, masih lagi konsep kefahaman, memberikan jawapan fakta berserta huraian ringkas. Okey, tengok kehendak soalan. Kehendak soalan ialah ciri-ciri umum bentuk perniagaan. Okey, apa jenis perniagaan tu? Okey, kita dah tahu sekarang ni jenis perniagaan ialah franchise. So, kita kena cari ciri-ciri umum franchise. Okey, so apa dia ciri-ciri umum franchise? Okey, awak boleh tengok dekat muka surat 33.
Okey, tengok dekat sini. Tadi dia perlukan 2 markah, maksimum 2 markah kat situ. Okey, perniagaan perlu mengikut sistem yang ditetapkan oleh franchisor. Okey, siapa franchisor? Franchisor siapa? Perniagaan adalah franchise. Franchisor itu siapa? Siapa franchisor? Ada yang nak cuba jawab franchisor? Pemilik kedai. Franchisor pemilik kedai ke? Syarikat induk. Pengeluar. Yes, good. Syarikat induk pengeluar. Okey, franchisor adalah syarikat induk. Okey, franchisor akan mengenakan kawalan mutu perkhidmatan berterusan kepada franchisee. Okey, tidak relevan. Perniagaan yang dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan sahaja. Alright, kat sini dia dapat 2 markah. Okey, sama juga dengan contoh skrip jawapan yang kedua. Dikendalikan mengikut sistem yang ditetapkan. Okey, ciri-ciri umum franchise. Alright, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan. Maksimum 2 markah. Okey, ini adalah skema jawapan di B2. Okey. Maksudnya dia memerlukan ciri-ciri umum bentuk perniagaan franchise. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2. Okey, soalan 2A, bab 3, muka surat 124 dan 125. Okey, soalan yang hari ni yang saya bagi tahu soalan 1 dan soalan 2 ni adalah melalui bab tingkatan 4. Di mana kalau di bahagian A, bab tingkatan 4 ni, majoriti soalannya berada di bab tingkatan 4. Okey. Gambar di bawah menunjukkan 2 jenis organisasi. Okey, organisasi A dan organisasi B. Okey, apakah objektif organisasi A dan objektif organisasi B? 2 markah. Okey, dia nak 2 objektif daripada 2 organisasi. Okey, kita tengok dia punya kata kunci. Kata kunci dia adalah konstruk pengetahuan. Okey, apakah ataupun sama juga soalan bila dia kata nyatakan. Alright, memberi jawapan berbentuk fakta. Okey, kehendak soalan. Kehendak soalan adalah objektif. Okey, ini adalah kehendak soalan objektif bagi kedua-dua organisasi. Alright. Seterusnya kita kena tentukan dulu apakah organisasi tersebut. Kalau organisasi A tadi, apa jenis organisasi A? Organisasi A, apa dia? OBU ke OBBU? OBBU. Okey, organisasi B? OBBU. OBU. OBU. Okey, so bila kita dah kenal pasti benda ni baru kita boleh nyatakan apakah objektif organisasi tersebut. Okey, kita lihat kepada contoh skrip jawapan 1 ni. Okey. Antara 2 jawapan ni, mana satu jawapan yang betul? Yang sebelah kiri awak ke yang sebelah kanan? Kanan. Kanan. Sebelah kiri ke sebelah kanan awak? Kiri. Kiri. Sebelah kiri. Kiri. Okey, yang lain? Kiri ke kanan? Kiri. Okey. Kiri. Alright, kita tengok jawapan dia dekat sini. Sekarang ni dia nak apa tadi? Soalan nak apa? Soalan nak apa? Kehendak soalan apa? Objektif. Dia nak objektif. Dia bukan nak jenis organisasi. Okay. So, objektif bagi organisasi A ialah menjaga kebajikan masyarakat. Objektif bagi organisasi B memaksimumkan keuntungan. Itu sebenarnya apa yang dia nak dalam soalan. Alright. Ada yang jawab ini salah. Okay. Yang sebelah kanan kita tu salah sebab itu adalah organisasi bukannya objektif. Okay.
Alright, ini adalah contoh skrip jawapan. Okay, contoh skrip jawapan maksimum tadi adalah 2 markah. Alright, ini adalah jawapan dia. Kalau awak nak buat ni pun tak ada masalah. Tapi sebab kita nyatakan sahaja, markah hanya diambil kira pada objektif sahaja. Okay. Okay, kejap. Okay, ni dah. Okay, soalan 2B. Bab 3, muka surat 147. Okay, penyataan di bawah merupakan petikan ucapan oleh pengurus operasi Suria Berhad dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah syarikat. Okay, baca petikan. Wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah menggagalkan pencapaian matlamat dan objektif perniagaan kita secara keseluruhannya. Okay, terangkan 2 kesan kepada perniagaan berdasarkan petikan ucapan di atas. 4 markah. Okay, kita tengok huraian soalan tu. Okay. Okay, apa kata kunci? Terangkan, masih lagi konsep kefahaman, memberikan fakta berserta huraian ringkas. Okay, kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Okay, kehendak soalan ialah kesan kepada perniagaan. Okay. Apa dia punya kesan dan punca gagal mencapai objektif. Alright, back balik pada soalan. Dia kata dekat sini gagal. Dalam petikan dekat sini gagal mencapai matlamat dan juga objektif. So, kehendak soalan ialah kesan kepada perniagaan bila dia gagal mencapai objektif. So, cara menjawab berdasarkan teks. Okay? Mesti jawapan berdasarkan teks. Kegagalan mencapai objektif ialah, alright. Dalam soalan ini, apabila ada petikan. Okay, macam saya dah bagi tahu yang awal tadi. Okay, apabila ada petikan, mesti ada jawapan yang dikaitkan dengan penalti. So maksudnya dekat sini jawapan awak mesti berkaitan dengan ni, kajian kes atau fakta kes di atas ni. Alright. Okay, kita tengok contoh skrip jawapan yang pertama. Okay, dekat sini agak-agak boleh dapat berapa markah dekat sini. Okay, berapa markah boleh dapat kat sini? Okay, contoh dia, 2 kesan kepada perniagaan. Jualan menjadi merosot, gagal dalam mencapai sasaran jualan yang diinginkan, menjejaskan nama baik perniagaan, tidak dikenali oleh orang ramai. Okay, kalau kita patah balik pada soalan tadi, dia nak kita bagi sekejap. Dia tak ada slide ni, dia susah sikit nak tekan. Okay. Dia nak 4 markah. Kalau kamu lihat dekat sini, berapa markah yang dia boleh dapat? Berapa markah? 2 markah. 2 markah. Okay, kita tengok. Kita tengok skrip jawapan yang pertama. Okay, dekat sini, 2 kesan kepada perniagaan, jualan menjadi merosot, 1 markah, gagal dalam mencapai sasaran jualan yang diinginkan, 1 markah, menjejaskan nama baik perniagaan, 1 markah. Okey, tidak dikenali oleh orang ramai, tidak relevan. Okey, dekat sini dia dapat 3 markah, tetapi kita kena tolak 1 penalti. Kenapa kena tolak 1 penalti kat sini? Satu salah. Kenapa tolak 1 penalti? Bukan salah. Sebab apa? Sebab apa dia kena tolak 1 markah? Kenapa tak dengar? Tak follow soalan. Sebab dia tidak kaitkan jawapan tu dengan apa? Soalan. Dengan kajian tulis. So setiap jawapan mesti ada kepala ayat. Okey, contohnya jawapan dia macam ni.
Dua kesan kepada perniagaan. Okey, perniagaan apa? Kita kena tambah dekat sini. Sekejap Suria Berhad. Okey. Kita kena tambah dekat sini. Alright. Dua kesan kepada perniagaan Suria Berhad jika gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Okey. Inilah jawapannya. Mesti ada ni kepala ayat. Okey. Biasakan jawapan awak dengan kepala ayat. Nampak tak ni? Okey. Ini adalah namanya kepala ayat. Okey, biasakan cara menjawab mesti ada kepala ayat supaya tak kiralah soalan tu ada kajian kes ke ataupun tidak. Biasakan menjawab dengan kepala ayat ini. Automatik bila awak dapat soalan yang ada kajian kes ataupun fakta, awak boleh terus masukkan ni nama perniagaan tersebut supaya tidak ditolak satu markah penalti. Okey, jelas tak soalan yang ada penalti ni? Jelas cikgu. Jelas. Okay, alright, good. So kalau awak tanya saya mana satu soalan yang dikenakan penalti, itu saya tak tahu. Memang soalan kita tak tahu mana satu soalan tu penalti ataupun soalan itu tidak penalti, kita tak tahu. Alright, penalti ataupun penolakan markah penalti ini semua ditentukan oleh pihak lembaga. Okay, kita hanya kita hanya menanda dan saya selalu pesan kat murid saya, just buat saja kepala ayat. Setiap soalan awak buat je kepala ayat supaya untuk langkah-langkah keselamatan tidak ditolak satu markah penalti tu. Okay? Alright. Kita pergi kepada soalan 2C bab 4. Okay, masih lagi tingkatan 4. Muka surat 176. Senaraikan 4 aspek penting yang digambarkan dalam carta organisasi. Okey, carta organisasi. Kita tengok kata kunci soalan, senaraikan, iaitu konsep pengetahuan. Okey, memberikan jawapan fakta sahaja tanpa huraian. Okey, kehendak soalan, aspek penting dalam carta organisasi. Okey, kita dah tahu tadi disuruh senaraikan. Kita kena tengok apa yang soalan tu nak. Aspek penting yang digambarkan dalam carta organisasi, iaitu cara yang awak perlu jawab ialah kepentingan carta organisasi. Sebenarnya soalan tu nak kepentingan carta organisasi. Aspek penting dalam carta organisasi tu, itu adalah kepentingan carta organisasi. Sebab tu tadi pada awal sekali saya dah bagi tahu dah. Bila kita nak menjawab ni, awak kena faham dulu apa soalan tu nak. Markah tolak tepi. Fakta atau huraian tu pun tolak tepi. Alright? First kali kena tahu adalah kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Kenal pasti kehendak soalan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik yang saya kata tadi, kabas tadi. Kenapa, apa, bagaimana, siapa. Alright? Gunakan teknik itu. Bila kita dah tahu, kita tengok markah. Berapa markah baru kita tulis jawapan yang dia nak. Alright, contoh sikit jawapan yang pertama. 4 aspek penting carta organisasi ialah pembahagian kerja, tanggungjawab bersama. Organisasi tu bukan hubungan antara ketua dengan orang bawahan. So dekat sini dia hanya dapat 3 markah. Kita tengok satu lagi contoh sikit jawapan yang kedua. Ini antara calon yang lah menjawab ni. 4 aspek penting yang digambarkan dalam carta organisasi ialah, dia dah bagi 4-4, maksimum 4 markah. Sekiranya lah calon itu menjawab macam ni. Tak ada masalah. Dalam perniagaan, salah ejaan tidak dikira asalkan ada bunyinya. Tak ada masalah. Alright, as long as ada bunyi, kita terima. Kalau short form jadi short form. Short form macam mana? Contoh? Kata yang YG. YG. Short form tu sebenarnya tak boleh. Salah ejaan je boleh. Short form tak boleh terima pakai. Ada yang buat short form kosong palang atas. Tak semua pemeriksa tahu yang tu apa benda. Hanya awak je yang tahu short form tu.
So short form tak boleh. Salah ejaan tak apa. Short form tak boleh. Okay? Alright, kita tengok kepada skema jawapan. 4 aspek penting tadi. Alright, ini antara skema-skema jawapan. Okay, maksimum 4 markah. Okay, pembahagian kerja, pengagihan tugas, tanggungjawab, hubungan antara ketua dan pekerja, ketua mempunyai kuasa mengarah. Okay, jenis tugas atau tanggungjawab, hierarki pengurusan atau tahap pengurusan. Okay, kenapa ada palang-palang dalam jawapan ni? Sebenarnya tak ada masalah pun. Jawapan yang awak buat, okay, kalau lebih daripada 4. Okay, sekiranya jawapan yang awak buat ni lebih daripada 4. Okay, tetap ditanda walaupun semua ada jawapan ni. Contohnya awak buat 8. Awak ada buat 8 kepentingan carta organisasi ni. Semua jawapan itu akan ditanda dan hanya jawapan yang betul serta maksimum markah 4 sahaja yang akan diambil kira. Okey, sebab itulah sekiranya bila awak jawab soalan, awak tak yakin dengan jawapan tu. Okey, soalan ni perlukan 4 markah. Okey, maksudnya saya katalah kalau 4 markah kita perlu nyatakan 4 jawapan. Okey, dalam 4 jawapan tu awak tak yakin jawapan itu adalah jawapan yang betul. So awak tulis lagi bawah-bawah tu. So tak ada masalah. Okey, jawapan hanya akan dipilih 4 sahaja. Alright, maksudnya walaupun 8 tu betul, maksimum dia tetap 4 markah. Okey, kalau ada masa, okey, jika berkelapangan, sila jawab dengan lebih daripada jawapan yang sepatutnya. Alright, sebab kat sini dia kata 4. Tapi bila kita tak yakin, kita boleh jawab lebih daripada tu. Alright. Okey, bahagian A dah. Okey, dah habis untuk bahagian A. Ada soalan tak? Bahagian A. Sebelum kita beralih ke bahagian B. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey. SMK Mushi, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kejap Kejap kita beralih ke bahagian B. Kita take 5 sekejap Take 5 sekejap. Baik. Okey, kita take 5 sebelum masuk ke bahagian B. Allah. Sementara take 5 tu SMK Semua Kota boleh isi kehadiran dekat ruang chat tu. Ada 2 kehadiran yang awak perlu isi. Ya cikgu.
Dapat slideshow tak? Yang slide kedua. Missing slideshow. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh tu tak slideshow. Nampak. Kalau saya slideshow, maksud saya slideshow yang besar tu nampak tak? Tak. Saya. Kenapa tak, Cikgu. kenapa tak boleh ni? Sekejap. Tu tak boleh juga. Tak apalah. Okey, dah boleh mula? Boleh. 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 Okey. Boleh. Tetap juga tak boleh slideshow. Saya tak tahulah kenapa hari ni tak boleh slideshow. Tak boleh. Okey, sekejap. Saya try lagi sekali. Oh, faham. Kejap, last. Last try, sekejap je. Okay, tak apalah, tak boleh. Alright, okay. Kita teruskan ke bahagian B. Okay, bahagian B ada 3 soalan. Okay. Pilih mana-mana 2 soalan di bahagian B. Maksudnya dalam bahagian B tu awak perlu jawab 2 soalan. Okey, peruntukan bahagian B, 1 soalan 15 markah. Jawab 2 soalan 30 markah. Okey. Soalan strategi menjawab soalan ke bahagian B sama sahaja. Okey, sama sahaja. Cuma di bahagian B lebih banyak soalan yang melibatkan penalti. So untuk memudahkan ataupun untuk menyelamatkan awak daripada ditolak 1 markah tu, saya cadangkan ataupun saya suka ingatkan dekat murid saya selalu menjawab dengan menggunakan kepala ayat. Okey, maksudnya bila nak mula je jawab mesti ada kepala ayat. Okey. Kita tengok kepada contoh soalan bahagian B. Okey, saya bagi masa untuk awak baca dulu soalan ni. Baca dulu soalan bahagian B. Soalan 7. Tahun 2019. Okey, cuba baca soalan ni. Saya bagi dalam masa 3 minit untuk baca petikan je. Baca petikan dulu.
Jelas tak petikan tu? Jelas. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay. Dah habis baca? Belum. Okay, baca lagi. Baca dulu. Okay dah habis baca. Dah Dah cikgu. cikgu. Dah cikgu. Okay. Alright. Okay, sebenarnya saya nak tanya honestly lah. Soalan bahagian B ni susah ke senang? Senang. Okay, siapa tak suka jawab soalan bahagian B? Siapa tak suka jawab soalan bahagian B? Dia tak suka jawab. Ada tak yang tak suka jawab soalan bahagian B? Dia suka jawab bahagian A je. Sebab B soalan tu dia kata susah. Ada tak yang macam tu? Tak suka. Tak dengar? Tak suka. Tak suka. Kenapa tak suka? Mana banyak. Soalan ni banyak ayat kan? Malas nak baca, betul tak? Ya. Okey, lagi? Ada tak? Yang nak kongsi dia punya pandangan dan pendapat bahagian B ni, soalan 7 dan 8, 7, 8, 9. Suka ke tak suka nak jawab? Okey, kebiasaannya bukan awak je. Anak-anak murid saya pun sama. Dia tak suka nak jawab soalan bahagian B ni. Sebab dia kata soalan tu susah, ayat dia panjang, malas nak baca. Okey, sebenarnya kalau awak tahu, soalan yang paling banyak ayat ni lah soalan yang paling senang nak jawab. Sebab apa? Sebab dekat soalan ni lah banyak jawapan sebenarnya. Okey, kat soalan-soalan 7 dan 8, 9 serta soalan kajian kes, soalan yang banyak petikan, sebenarnya jawapan sudah berada di petikan. Kita je kena bijak macam mana nak keluarkan jawapan daripada petikan. Okey, yang ini bahagian B. Saya tunjuk soalan 7A. Okey, kita tengok pada soalan 7A. Jelaskan skala perniagaan syarikat pembinaan Orchard Sdn Bhd. 3 markah. Okey, kata kunci dia ialah jelaskan. Memberikan jawapan secara spesifik berserta huraian lanjut atau contoh. Okey, apa kehendak soalan? Okey, kita tengok soalan kehendak soalan. Kehendak soalan ialah skala perniagaan syarikat pembinaan Orchid. Okey, apa dia punya skala? Okey, apakah skala dia? Alright, cara awak nak menjawab ialah nyatakan skala perniagaan tu, lepas tu jelaskan ataupun berikan huraian. Okey, macam mana cara nak menjawab? Okey. Tengok pada petikan. Okey, kalau awak tengok pada petikan, skala ini adalah skala apa? Skala ini adalah skala apa? Dia di dalam bab 1 tingkatan 4. Bab 1 tingkatan 4. Alright.
Cuba tengok dalam petikan yang mana dia menyatakan itu adalah skala. Kalau antarabangsa. Skala antarabangsa. Tengok betul-betul di situ. Domestik. Domestik. Domestik ke antarabangsa? Domestik. Domestik. Dekat mana dalam petikan ni Domestik je, menyatakan dia domestik? Operasi di Sabah tu. Di Sabah. Operasi di Pandai. So dekat situ awak dah tahu dah. Jawapan dia dekat situ. Okey, faktanya adalah skala domestik. Sebab apa? Sebab syarikat ini beroperasi di Sabah. Okey, kita tengok sikit jawapan yang pertama. Okey, skala domestik. Okey, fakta pertama. Lepas tu syarikat ini beroperasi di Sabah. Okey, itu adalah huraian dia. Okey, dekat sini dia dapat 2 markah. Tetapi okey, murid ini ditolak 1 markah. Kenapa tolak 1 markah? Sebab dia tak ada dalam negeri. Dia tak jawab macam dekat tu, soalan tu. Dia tak ikut soalan tu. Dia tak ikut soalan. Dia tak tulis kepala Kepala ayat. kepala ayat dia tak ada. Nampak? Kat sini dia dah boleh dapat 2 markah. Tapi sayang sebab dia tak ada pun letak kepala ayat. Okey, bahagian B adalah bahagian yang paling penting untuk kepala ayat. So untuk selamat, bila awak menjawab bahagian B, letak je kepala ayat. Sebab kita tak tahu mana satu soalan tu yang akan dikenakan penalti. So untuk selamat, letakkan je. Okey, bila dia kata kat sini ada 3 soalan. Okey, 7A, 7B, 7C. Okey, ketiga-tiga soalan ni, make sure mesti ada kepala ayat. Okey. So dekat sini dia dah dapat dah 2 markah. Tapi sayang dia terpaksa tolak 1 markah. Tinggallah 1 markah. Okey. Sebab syarikat ini beroperasi di Sabah adalah contoh. Okey. Ini adalah huraian. Kita tengok contoh skrip jawapan yang kedua. Okey. Apa yang saya maksudkan kepada kepala ayat? Inilah dia. Syarikat perniagaan. Skala perniagaan syarikat pembinaan orchard Sendian Berhad ialah skala domestik, itu adalah fakta dia. Beroperasi di negeri Sabah, huraian. Pasaran dalam negeri, huraian. So dekat sini dia dapat maksimum tanpa tolak 1 markah penalti sebab dia ada kepala ayat. Okey, kalau awak patah balik dekat dalam petikan, sebenarnya ketiga-tiga ini ada dalam petikan tu. Kita je kena keluarkan. Sebab itulah masa strategi menjawab soalan ataupun semasa menjawab soalan, saya kata faham dulu kehendak soalan. Okey, keluarkan. Okey, macam ni. Cara nak menjawab paling mudah ialah, okey, kita patah balik pada soalan. Okey, soalan ni memang murid malas nak baca, saya tahu. Okey, malas nak baca. Sebenarnya soalan kat sini paling banyak jawapan. Okey, kalau awak nak malas nak baca petikan, alright, senang je. Saya ajar macam mana. Okey, baca soalan 7A. Jelaskan skala perniagaan. Baca soalan dulu. Okey, petikan ni awak abaikan. Okey, so pertama dapat soalan, terus baca soalan ni. Okey, dia nak skala perniagaan. Okey, ambil pembaris. Pergi cari dekat petikan itu, okey, gariskan guna pembaris tu. Cari dalam petikan skala perniagaan. Kalau kita nak tahu skala ada 2, iaitu domestik dan juga antarabangsa. Kalau awak tahulah, kalau antarabangsa tu awak ingat je kapal terbang, boleh terbang-terbang. Maksudnya dia nak pergi keluar negara, itu antarabangsa. Alright. Okey, kalau dekat sini skala kita dah tengok dah dekat sini, Sabah. Ada negeri Sabah dah ni. So automatik itu adalah skala domestik. So huraian dia dekat situ, kita boleh beri huraian berdasarkan ayat dalam ni. Okay, dia beroperasi di Sabah. Itu 1. Okay, dalam negeri 1. So 3 markah. Ingat kalau malas nak baca petikan, baca soalan terus. So daripada soalan nanti awak boleh cari jawapan dalam petikan. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okay, so ini adalah contoh terbaik calon jawab. Dia ada kepala ayat, Jelas cikgu. dia ada fakta dan dia ada
huraian. Okay, good. Okay, ni dia. Ini skema jawapan. Okay, ada 4 dekat sini. Alright, penalti 1 markah sekiranya tidak melibatkan fakta kes ataupun kajian kes. Okay. Kita tengok soalan 7B. Okay, jelaskan perkaitan antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan. Okay. Kata kunci dia ialah jelaskan, memberikan jawapan spesifik atau berserta huraian lanjut atau contoh. Okay, kehendak soalan. Okay, apa kehendak soalan? Dia nak perkaitan. Perkaitan di antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan. Okay, dia dah tahu dah. Kita dah tahu. Okay, dia nak perkaitan. Alright. Dalam soalan ni dia hendak perkaitan. Okay, perkaitan siapa? Okay, apa? Perkaitan apa dan bagaimana kita nak tu. Okay, perkaitan dia adalah saiz syarikat dan juga bentuk milikan. Okay. Okay, apakah saiz dia dan bentuk milikan ni dan bagaimana dia nak tunjukkan perkaitan dia. Okay, itu adalah kehendak soalan. Alright, cara nak menjawab dia, kita tentukan dulu saiz perniagaan. Okay, macam mana nak tahu kata saiz perniagaan? Kita pergi dekat soalan. Kita pergi dekat soalan. Okay, pergi dekat soalan. Okay, dekat soalan ni awak tengok. Saiz perniagaan. Okay, agak-agak berdasarkan soalan. Tak nampak soalan. Okay. Berdasarkan petikan dekat atas. Saya dah kata tadi kalau malas nak baca, okay, bila kita dah tahu dah kehendak soalan ni apa, okay, tengok dalam ni. Dalam petikan ni, dekat mana yang menyatakan saiz syarikat? Jualan tahunan melebihi 50 juta. Okay, kalau jualan tahunan melebihi 50 juta itu, okay, itu adalah saiz apa? Besar. Good, itu adalah saiz besar. Okey, kita dah dapat dah satu fakta iaitu saiz besar. Okey, fakta yang kedua, bentuk pemilikan perniagaan. Okey, bentuk pemilikan perniagaan apa ni? Sdn Bhd. Sdn Bhd. Yes, kenapa ada Sdn Bhd ni? Dalam petikan ni dah ada dah Sdn Bhd. Betul tak? Betul. Betul. So dah ada 2 fakta. Alright. So cara nak menjawabnya ialah, okay, kita tengok contoh skrip jawapan yang pertama. Okay. Saiz syarikat dengan bentuk pemilikan. Okay, dia dah kata kat sini. Jelaskan perkaitan antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan. Okay, dia dah tunjuk dah kepala ayat dia. Alright, saiz besar. Okay, itu adalah fakta, 1 markah. Okay, dia dah ada fakta. Tadi kita dah cari 2 fakta, kita perlu nyatakan 2 huraian. Alright. Mempunyai pekerja seramai 200 orang, menikmati jualan tahunan melebihi 50 juta. Tengok kat sini. Dia tak eja betul kan? Menikmati ni. Okay, tak apa. Tetap diterima. Sebab, okay, kita baca dia masih lagi berada dalam jualan tahunan. Okay, dapat 1 markah. Okey, bentuk pemilikan ialah Sdn Bhd, dapat modal yang besar, jangka hayat perniagaan yang panjang. Okey, tidak relevan. Dekat sini awak cuba tengok. Dekat sikit jawapan dia ni, dia tetap juga tolak 1 markah penalti. Kenapa? Sedangkan dia ada kepala ayat. Kenapa dia tolak penalti 1 markah? Tapi dia ada kepala ayat kat situ. Siapa boleh jawab? Kenapa dalam skrip jawapan 1 ni ditolak 1 markah penalti? Kenapa? Kenapa dia tolak 1 markah? Sebab dia tulis jangka pemilikannya panjang. No, kan. Ini kita tengok kepada markah 1 penalti ni. Dia ada 5 markah. Saya dah bagi tahu tadi. Dalam setiap soalan kajian kes mesti ada kepala ayat. Okey, budak ni dia dah calon ni, okey. Murid ni dia dah letak kepala ayat.
tapi dia tetap juga ditolak 1 markah. Kenapa? Kenapa dia tolak 1 markah? Siapa nak cuba jawab? Yang jangka hayat panjang ni memang jawapan dia salah. Agak-agak kenapa dia tolak 1 markah? Dia ada kepala ayat tapi tetap kena tolak. Kenapa? Ada yang nak cuba? Tengok petikan. Dia tak sebut nama perniagaan tu. Good. Dia tak sebut nama perniagaan tu. Okey, dia perlu sebut syarikat apa? Syarikat Pembinaan Orchard Sendian Berhad. Kalau dia sebut syarikat Orchard Sendian Berhad pun okey. Okey? Mesti ada kepala ayat yang betul. Dia dah ada kepala ayat tapi word dia tak ada. Dia tak kaitkan juga dengan nama syarikat. Okey, sebab itulah dia dapat 4 markah saja. Tolak 1 markah. Okey. Alright, tengok calon kedua. Calon kedua pun sama. Nama syarikat tak ada. Tetap kena tolak 1 markah penalti. Okey, nama syarikat tiada. Kita kena letak nama syarikat kat situ. Alright, walaupun awak ada kepala ayat tapi tak ada nama syarikat, okey, tak guna juga. Tetap juga tolak 1 markah. Okey, saya ulang balik semula, mesti kaitkan dengan kajian kes ataupun fakta kes tersebut. Ada satu soalan yang berkaitan tahun 2000 bahagian C 2019, pembungkusan kek. Okey, awak perlu sebut nama owner syarikat tu, nama kek, okey, nama syarikat, mesti masukkan dalam kepala ayat tu. Pilih salah satu untuk masukkan. Okey, ini adalah skema jawapan, alright. Ini adalah fakta dia. Ini adalah fakta dia. Okey, nampak tak dekat sini? Banyak sangat jawapan. Okey, dua-dua jawapan ni semua ada dalam teks tadi. Jumlah jualan tahunan melebihi 50 juta ada dalam teks. Bilangan pekerja tetap ada juga dalam teks. Okey, awak tengok teks ni. Okey. Okey, bilangan pekerja tetap 200 orang. Jualan tahunan melebihi 50 juta. Okey, dua-dua ni ada dah dalam teks. Okey, jangan malas baca. Maksud saya, tengok betul soalan, tengok jawapan dalam ni. Memang ada jawapan. Okey, kita terus kepada soalan 7C. Okey, 7C. Soalan 7C ni adalah soalan, dia orang suka panggil soalan ni adalah soalan kebat. Kenapa? Sebab awak kena bagi pendapat. Okey, kita tengok. Bersetujukah anda dengan matlamat baharu syarikat tersebut? Kemukakan alasan anda. Okey, kita tengok kata kunci soalan. Okey, kata kunci dia adalah bersetujukah. Alright. Soalan ini memberikan jawapan fakta berserta pendapat. Okey, awak kena bagi fakta. Fakta ini adalah ni. Okey. Nyatakan bersetuju ataupun tidak bersetuju. Alright, itu adalah jawapan fakta dia. Okey. Ini dikira fakta. Mesti ada jawapan ni. Okey, sebelum awak nak mula menjawab, mesti ada awak bersetuju dulu ke ataupun awak tidak bersetuju. Okey, itu dikira 1 markah. Okey, kehendak soalan. Matlamat baharu syarikat tersebut. Apa matlamat dia? Okey, apakah matlamat dia? Alright. Cara nak jawab, awak dah bagi tadi fakta, so awak kena bagi huraian. Okey, kalau dekat sini 6 markah, bila awak dah letak bersetuju ataupun tidak bersetuju, 1 markah bermaksud ada 5 lagi jawapan yang awak perlu isi, iaitu huraian, berikan hujah-hujah dengan jawapan dan pandangan idea kita sendiri. Maksudnya awak perlu berhujah kenapa awak setuju dan kenapa awak tidak setuju. Okey, itu dikira sebagai huraian. Alright. Kita tengok pada petikan apa sebenarnya matlamat baru yang dia nak capai tu. Okey, tengok pada soalan. Petikan yang akhir ni. Baca 1 minit. 1 minit untuk matlamat tu.
Daripada petikan apa yang dia nyatakan matlamat tu? Dia nak besarkan lagi. Menjalinkan usaha sama dengan syarikat pengeluar Eropah. Dia nak menjalinkan usaha sama dan dia nak, tadi siapa cakap tadi, dia nak membesarkan lagi kan. First kali dia nak meluaskan dengan menjalinkan usaha sama. Okay, itu adalah matlamat dia. Alright, so cara nak menjawab adalah macam mana? Okay. Mesti ada bersetuju ataupun tak setuju. Okay, kita tengok skip jawapan yang pertama. Okay, bersetuju. Alright, jawab dalam bentuk point. Kenapa kena jawab dalam bentuk point? Okay, tengok ni. Asas perniagaan luas dapat menerokai pasaran baharu. Dana kewangan dan tenaga kerja meningkat, pengeluaran meningkat. Kat sini dia dapat 4 markah tetapi saya tak tolak 1 markah penalti. Alright, kat sini mesti ada kepala ayat juga. Alright, kalau tidak awak kena tolak 1 markah. Ni saya lupa nak tolak ni. Okay, bila awak jawab bersetuju, awak perlu nyatakan kenapa awak bersetuju. Okay, awak bagi tahulah. Sebenarnya jawapan di sini adalah kepentingan usaha sama ataupun kebaikan usaha sama. Kita dah tengok dalam petikan tadi, matlamat yang dia nak buat adalah usaha sama kan. Dia nak buat usaha sama dengan syarikat lain. So, kalau dari segi buku, okay, dalam buku sebenarnya dia adalah kelebihan usaha sama. Tapi kalau awak rasa awak nak tengok pada kepetikan, awak just bagi tahulah kelebihan kenapa syarikat itu bergabung dengan orang lain. Okay. So, dia nak bergabung kerana dapat menerokai pasaran baru, dana kewangan dan tenaga kerja meningkat, pengeluaran meningkat. Okay, kat sini tak ada kepala ayat, ditolak 1 markah. So, 3 markah je sebenarnya kat sini. Okay. Kita tengok dekat bahagian skrip jawapan yang kedua. Bersetujukah anda dengan matlamat baru syarikat tersebut? Kemukakan alasan anda. Okay. Okay, sepatutnya dia kena jawab dekat situ. Saya bersetuju dengan syarikat Orchard Sendian Berhad kerana okay, harta individu dan aset dengan syarikat asal dapat dikekalkan. Teknologi baharu dan terkini, dana kewangan dan tenaga kerja kat sini dia tak jelas. Patutnya dana dan dengan kewangan dan tenaga kerja meningkat. Risiko kecil kerana ditanggung secara bersama oleh pihak terlibat. Mudah mendapat sumber dan bahan mentah. 5 markah kat sini. Tak ada penalti. Okay. Alright. Sekiranya awak jawab tidak setuju. Okay. Jawapan awak dekat sini tidak bersetuju. Tetapi huraian awak dekat bawah ni adalah huraian yang bersetuju. Macam mana macam tu? Dikira ataupun tidak dikira? Ada markah ke tidak? Tidak. Okey, yang lain? Tidak. Okey, lagi? Okey, sebenarnya macam ni. Sekiranya jawapan awak tulis kat sini tidak bersetuju, tapi jawapan ni adalah jawapan yang bersetuju. Okey. Kita tak ambil jawapan yang atas, kita ambil jawapan yang banyak ni. Tetap dikira markah juga. Okay? So tak ada masalah. Bila soalan ini adalah berkaitan dengan alasan, pendapat ataupun soalan yang memerlukan awak memberi awak punya hujah dan idea-idea sendiri, sebenarnya apa sahaja yang awak tulis kat situ adalah jawapan awak sendiri. Ia nak menunjukkan kepada pemeriksa bahawa calon-calon ataupun awak sebagai murid ni faham apakah kehendak soalan. So bila awak nyatakan kat sini tidak bersetuju ataupun bersetuju, jawapan di bawah ini tetap dikira lah walaupun dia bersetuju. Okay, dekat atas ni kita tak kira fakta dia. So kita hanya ambil markah huraian sahaja. Okay, tak perlu nak risau jawab setuju ke tak setuju ke, tak apa. Awak letak je jawapan. Walaupun ada calon-calon tu dia jawab
dia jawab bersetuju tapi jawapan dia ada dua, bersetuju dan tidak bersetuju. Itu tiada masalah sebab nanti dia akan diasingkan. Dari segi pemarkahan itu semua akan diasingkan dan awak masih lagi dapat markah, tiada masalah. Okey? Sebab ini adalah soalan pendapat, kemuka alasan. Itu adalah soalan ataupun jawapan yang terbuka. Okey, masalahnya tiada masalah pun untuk awak menjawab apa-apa sahaja jawapan yang awak rasakan betul. Okey, itu adalah soalan pendapat. Okey, kita tengok dia punya skema jawapan. Okey, nampak? Tengok skema jawapan dia sangat banyak. So tak ada masalah, awak masukkan sahaja. Sama juga dengan soalan yang tidak bersetuju. Okey, jawapan dia pun sama. Okey, ini adalah kalau ikutkan dia adalah kelebihan dan kelemahan usaha sama. Okey, bila kita tengok dekat petikan, mana petikan? Okey. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah usaha sama. Dia dah tulis dekat sini usaha sama. Okey, bila ada usaha sama, maksudnya dalam otak ni kita dah tahu dah, oh dia nak kelebihan dan kelemahan usaha sama. Alright, so awak kena nyatakanlah apa kelebihan dan apa kelemahan dia. Alright. Tapi bila awak tak tahu apa kelebihan dan apa kekurangan, awak just fikir secara relevan dan logik untuk letakkan jawapan-jawapan yang betul. Okey, jangan letak jawapan yang tidak munasabah. So sebab jawapan-jawapan bila ada jawapan yang macam ni ataupun soalan yang macam ni, dia memerlukan jawapan daripada jawapan sendiri. Maksudnya huraian. Hanya fakta tadi satu je lah, bersetuju dan tidak bersetuju tadi. Okey, ada soalan untuk bahagian B ni? Bahagian B ni saya hanya bagi satu soalan sahaja. Okey? Okey, ada soalan untuk bahagian B? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu.